الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita as-sihhatu wal afiyah, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti, insya-Allah. Okay, muslim dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan satu tajuk, iaitu as-sa'adah. As-sa'adah dengan makna kebahagiaan. Kebahagiaan. Ayuhal ikhwatul fudala, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Man minna la yabahathu anis sa'adah wa yasa'i ilaiha. Siapakah di kalangan kita orang yang tak nak kepada kebahagiaan dan berusaha mencari kebahagiaan? Tak ada. Semua kita ni sebut bahagia memang dia nak. Tak ada pun di kalangan manusia yang hidup atas dunia ni hidup yang tidak ada kebahagiaan. Cuma bezanya adalah apa yang dimaksudkan dengan kebahagiaan. Jadi tajuk ini insya-Allah dia memakan masa lebih kurang sebulan setengah kot. Dia ada beberapa siri lagi untuk kita mengetahui apakah yang dikatakan sebagai kebahagiaan yang sejati. Inna jami'al bashar, semua manusia, bi ikhtilafi ajnasihim wa alwanihim wa alsinatihim wa adyanihim wa aqaidihim, semua manusia bi ikhtilafi ajnasihim, berbilang bangsa, berbilang warna, berbilang bahasa, berbilang agama dan akidah mereka. Ya bahasuna fi hazil hayatid dunya an syai'in wahidin. Semua mereka mencari satu benda atas dunia ni, iaitu as-sa'adah, iaitu kebahagiaan. Okay. Wa kullun lahu turukun mukhtalifatun yattakhizuha lil bahsi anis sa'adah. Semua mengambil jalan yang berbeza. Kan ada orang kata bahagia macam ni, ada orang menganggap nak bahagia macam ni dan sebagainya lah. Masing-masing ada jalan masing-masing untuk mencari kebahagiaan. Faminhum man yasilu ila sa'adah wa minhum man la yasil. Ada di kalangan manusia yang mencapai kebahagiaan yang sejati dan ada di kalangan manusia yang tak capai kebahagiaan, kan? Fa ba'dun nas ya'taqidu anna as-sa'adata fil mal. Sebahagian manusia menyangka bahawa bahagia itu berada pada harta. Kan bagi dia kan, apabila harta tu banyak maka bahagialah, sebab nak gapo boleh berlaku, kan. Ada seorang tu dia mengadu, dia kata dalam keluarga dia ni yang terdiri daripada isteri, suami dan anak-anak, yang sembahyang seorang je, isteri. Suami tak sembahyang, anak-anak tak sembahyang. Sekalipun dia kata suami dia ni orang yang berpangkat besar dan mendapat gaji yang memang mewah, tapi sebenarnya dalam diri dia tidak ada kebahagiaan, walaupun harta yang banyak, kan. Sebab suaminya tak sembahyang dan anak-anaknya tak sembahyang.
Wa ba'duhum ya'taqidu anna as-sa'adata fi sultati wal jah. Sebahagian manusia menyangka bahawa bahagia ini berada pada kuasa. Ada seorang tu dia berjuang untuk menjadi presiden, kan? Apabila dia mendapat kuasa tersebut, dia rasa sungguh bahagia, kan? Wal jah, dan pangkat. Wa ba'duhum ya'taqidu anna as-sa'adata fi zurriyah. Dan ada setengah di kalangan manusia menyangka bahawa bahagia ni berada pada keturunan, zuriat. Ada seorang kawan saya tu, nama Ustaz ni Rahim, anak kepada almarhum Tok Guru, kan? Isteri dia ni tak ada adik-beradik, kan? Tak ada adik-beradik, maknanya anak tunggal. Tapi dia ni, Ustaz ni Rahim dan isteri dia ni dikurniakan seramai 16 anak daripada seorang ibu, kan? Tapi 3 tu meninggal lah, tinggal lagi 13, kan? Maknanya, kan, bagi dia anak yang ramai memang memberi kebahagiaan. Okey. Wa kullu hazihi min asbabis sa'adah. Tak dinafikan bahawa harta memberi kebahagiaan, sebab kalau orang tu miskin memang tak bahagia hidup, kan? Hidup yang maksudnya miskin yang teramat sangat, kan? Dan orang yang mendapat pangkat memang bahagia, dan orang yang ada keturunan yang baik memang bahagia. Walakinnaha la tamnahul insana sa'adata wahdaha. Tapi dia kata harta semata-mata tak memberi kebahagiaan. Kan ada harta yang banyak tapi tak ada keimanan, ada harta yang banyak tapi tak ada ketenangan, tak ada kebahagiaan sebenarnya. Wal'an, sekarang ulama'un nafsi yaqumuna bidirasatin wa ihsa'iyat. Pakar-pakar jiwa mereka menjalani kajian, membuat kajian, hatta ya'rifu at-turuqa wal asbab allati tusilu lis-sa'adah, sehingga akhirnya mereka menemui, mereka mengetahui apakah jalan dan faktor-faktor yang membawa kepada kebahagiaan. Okey. Wa hadhihi as-sa'adatu allati yabhasu anha jami'ul bashar, Allah Subhanahu wa ta'ala sammaha bil Qur'anil Karim bil hayati at-tayyibah. Kebahagiaan yang semua manusia cari, Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan kebahagiaan itu dalam Al-Quran sebagai al-hayatut tayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Sesiapa yang melakukan amal soleh daripada lelaki dan perempuan sedang dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan berikan kepadanya, kurniakan kepadanya, anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka, balasan yang terbaik sebagai ganjaran terhadap apa yang mereka kerjakan. Maknanya ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa kebahagiaan yang sejati adalah dua benda. Yang pertama beriman, yang kedua ada amal soleh, kan? Jadi benda yang lain itu sampingan. Jadi kalau tidak ada amal soleh, tidak ada iman, memang tidak ada kehidupan yang bahagia yang sejati. Okey. Wa hunalika farqun kabirun baina as-sa'adati wa baina lahzatil farah. Di sana ada perbezaan yang nyata, perbezaan yang besar di antara bahagia dengan seronok. Bahagia dengan seronok, kan? Falahzatul farah hiya al-lahzatul lati tamurru alaina jami'an indama yanjahu syakhsu fil madrasati awil jami'ah. Dia kata seronok ataupun gembira ni dia panggil dipanggil waktu yang datang kepada kita, keadaan datang kepada kita sekali-sekala, kan? Katakanlah hari ini saya sungguh gembira kerana saya didatangi oleh mak dan ayah saya, gembira, kan? Saya sungguh gembira kerana anak saya berjaya di dalam pelajaran, mendapat 8A dalam SPM, kan? Seseorang itu gembira kerana mendapat pangkat mumtaz ataupun cemerlang, apa panggil, kepujian yang terbaik dalam peperiksaan di universiti, itu dipanggil gembira. Aw indama yahsulu ala wazifatin, ataupun dia mendapat jawatan. Katakanlah orang tu dia baru habis belajar bidang kedoktoran, lepas tu dia minta jadi doktor, tiba-tiba dapat, gembira, kan?
Au indama yatazawwaju, ataupun ketika mana dia berkahwin. Betul orang ni dia sanggup menghabiskan duit yang banyak semata-mata nak menggembirakan pada hari raja sehari. Sanggup berhabisan 80,000, 100,000, ratusan ribu kan, kerana semata-mata nak raikan hari gembira kan, dipanggil hari gembira. Sebab tu kita tengok sekarang ni, kalau kita buat majlis perkahwinan, kebanyakan kita ni dia ada dua bahagian. Yang pertama, kalau kita tengok dalam kad tu, majlis walimatul urus. Apa maksud dia? Kena ngelak kan. Kalau dia kata majlis kesyukuran, makna dia tak kena ngelak. Dalam syariat Islam, dalam fiqh yang kita belajar, apabila seseorang itu dia berkahwin ataupun anak dia berkahwin, maka disunatkan mengadakan walimatul urus. Walimatul urus adalah dalam bahasa Arab. Walimatul urus bukan bermakna yang kita faham. Walimatul urus maknanya majlis kesyukuran. Betul lah, kalau kita buat kenduri kahwin ke, kenduri apa-apa ke, ikhlaskan niat lillahi ta'ala dan buat sekadar kita mampu kan. Mana kita jamu orang ni ikhlas lillahi ta'ala. Kita tak ada pun harap dalam diri kita ni nak minta orang tu ngelak, orang ni ngelak, orang ni ngelak kan. Dalam fiqh tak ada sebenarnya. Yang ada hanyalah mengadakan walimatul urus. Dan walimatul urus disalahfahamkan oleh masyarakat Melayu, dia adalah majlis ngelak. Sebenarnya tak. Sebenarnya walimatul urus adalah majlis kesyukuran. Itu bagi walimatul urus dalam bahasa Arab kan. Okey. Patutlah kalau kita buat kenduri kahwin sekarang ni, kita guna catering kan. Catering mahal. Ada adik saya tu dia nak buat catering, jemputan 500 orang. 500 orang jemputan, dia kena RM 20,000. 20,000 mahal kan. Lepas tu pula style masyarakat kita ni, tengok lauk sedap, dia kaut banyak, tak habis, dia bubuh dalam tong sampah. Itulah yang sedihnya kan. Sebab itulah biasanya kalau catering ni, dia kena guna juga orang dia supaya jaga di tempat lauk tu, orang dia bubuh. Kalau tidak, pukul 3, pukul 4 dah habis lauk. Orang datang pukul 5 memang tak boleh nak makan. Betul lah, kalau kita minta dengan catering tu, minta supaya dijaga lauk, kambing golek ke ataupun apa-apa je lauk, jadi yang jangan cebok, baru dah lauk tadi cukup kan. Betul lah, kalau saya buat kenduri kahwin, biasanya saya buat sendirilah. Kalau kita panggil 1,000 orang, belanja dia 5,000 je. Kita masak sendiri dan buat sendiri. 5,000 untuk boleh makan 1,000 orang. Pelbagai kita buatlah. Okey. Nak cerita pada kita ni bahawa itu dipanggil gembira kan. Gembira ni dia tak sama dengan bahagia kan. Au indama yunjibu, ataupun ketika mana dia dapat anak. Kita dapat anak kan, kita memang sungguh gembira. Ada seorang kawan saya tu 10 tahun dia berkahwin tak dapat anak. Akhir sekali dia usaha adalah caranya, dia sanggup habiskan duit sebanyak 10,000. Akhir sekali isteri dia mengandung dan dapat anak. Dia sungguh gembira kan. Itu dipanggil gembira. Okay. Hazihi tusamma lahazati farah. Jadi apa yang saya sebutkan tadi tu kan, dinamakan sebagai gembira, waktu kegembiraan. Wal farqu bainaha wa bainas sa'adati huwa anna as-sa'adata da'imatun wa lahzatil farahi hiya lahzatun 'abiratun 'ala an-nafsi. Maknanya dikata bahagia ni adalah benda yang berpanjangan. Katakanlah saya hidup bersama dengan isteri saya, hidup yang bahagia, maknanya daripada mula kahwin sampailah penghujung nyawa memang bahagia, tu dipanggil bahagia. Walahzatul farah, adapun detik kegembiraan, ia lahzatun 'abirah 'ala nafsi, maknanya detik yang lalu je kan. Contohnya pada hari perkahwinan, itu je, gembira itu je kan. Ataupun kita katakan tadi kan, kita gembira gini, dia tak kekal. Dia bukannya sokmo-sokmo, tapi yang dikatakan bahagia adalah menjalani kehidupan yang berpanjangan dalam keadaan yang kebahagiaan. Itu beza di antara bahagia dengan gembira. Boleh faham kan? Okay. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan,
kama zakarna, sebagaimana yang disebutkan tadi, fa innan nasa yakhtalifuna fit turuqi allati yattakhizunaha lil wusul ila sa'adah. Kebanyakan manusia ini dia berbeza cara untuk nak capai kebahagiaan. Wa hunalika turuqun katsiratun khati'atun yatba'uha ba'dun nasi zannan minhum annaha tusiluhum ila sa'adah. Okey, malam ni kita akan bincang apakah cara yang salah, cara yang tak betul yang diambil oleh sebahagian manusia untuk mendapat kebahagiaan. Di sana dia kata ada beberapa cara yang tak betul. Yang pertama, al-mal, harta. Ba'dun nas ya'taqidu anna as-sa'adata takmanu fi jam'il mal. Dia kata sebahagian manusia menyangka bahawa kebahagiaan itu berada pada harta yang banyak. Wa anna al-mala yuhaqqiqu as-sa'adah, dan bagi mereka menganggap bahawa harta ni memang ada harta, ada kebahagiaan. Tak ada harta, tak ada kebahagiaan. Sebab itulah dia anggap ada rumah besar, bahagia. Ada kereta mewah, bahagia. Ada harta yang banyak, bahagia. Perasan tak yang almarhum Jamaluddin Jarjis kan? Dia telah meninggal dunia lebih kurang 8 tahun yang lepas kan. Harta dia ni sebanyak 2 bilion, bukan 2 juta, 2 bilion kan. Dia banyak harta kan. Jadi apabila dia meninggal dunia, maka mak kepada Jarjis ini menuntut harta pusaka, dan isteri dia pun menuntut harta pusaka. Cuma yang bezanya adalah mak dia nak bagi macam biasa, isteri dia kata tak boleh, dia kena bagi sebagai harta sepencarian dahulu, barulah bagi saka. Tak ada kesepakatan antara menantu dengan mertua. Akhir sekali masuk mahkamah. Dah 5 tahun masuk mahkamah, tak selesai-selesai. Tak ada kebahagiaan juga maknanya. Kita berharta ni sepatutnya kita redha je kan. Macam saya ni ada beradik 9 orang, 8 perempuan, seorang lelaki kan. Walaupun kita sepatutnya mendapat 2 bahagian, tapi saya bagi sama banyak. Sebab bagi saya redha. Maknanya walaupun kita seorang lelaki, mudah lah kan nak cerita pada kita yang bahawa harta ni Allahu Akbar kan. Maknanya kurniaan Allah ni banyak kan. Kalau kita jangan kita duk bertengkar, duk berbalah, duduk itu dengan adik-beradik. Jadi kita ada juga panggil tasamuh okay. Wa annahu iza jama'al mala nala sa'adah, dan dia menyangka bahawa apabila dia tu dapat harta yang banyak, sungguh bahagia kan. Fatajiduhu yajma'ul mala minal halal wal haram. Lalu kamu dapati mereka ini menghimpunkan harta, tak kira harta tu halal ke ataupun haram ke, yang penting kau belaka. Wa yazunnu annahu yuhaqqiqu as-sa'adata bizalika, dan dia menyangka bahawa itulah kebahagiaan yang sejati. Sedangkan kalau kita tengok kan, kita ni alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk datang masjid. Tuan-tuan rasa sendiri ya, datang masjid ni lepas sembahyang subuh berjamaah, apa kita rasa? Nikmat, rasa bahagia kan. Lepas sembahyang zuhur berjamaah, rasa bahagia. Lepas sembahyang asar berjamaah, rasa bahagia jiwa. Lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang isyak berjamaah, sungguh bahagia. Tapi orang yang tak datang masjid, tak ada kebahagiaan tersebut. Itu beza kan. Al-mal wahdahu wa in kana min halal la yaj'alul insana sa'idan. Harta semata-mata sekalipun itu halal, dia tidak menjadikan manusia itu seorang yang mendapat kebahagiaan yang sejati. Wa katsiran ma nara fil mujtama ashabal amwal wa hum ya'anuna min ad-dhiqi wat ta'asah wal ham. Ramai di kalangan yang kita tengok dalam masyarakat kita, walaupun dia memang ada harta yang banyak, tapi mengadu sempit dada kan, serabut, tak happy, tak ada kegembiraan hidup dia dan sebagainya kan. Sebab dia kita tengok bahawa kebahagiaan sebenarnya daripada amal yang soleh dan iman yang mantap, itu dipanggil bahagia. Tapi kalau tidak ada amal soleh, tidak ada iman yang mantap, tak ada bahagia sekalipun harta yang banyak. Okey. Wa fil hadis, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal al-malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang halal berada pada lelaki yang soleh. Kenapa?
Kerana dia kata fa innal mal as-salih fi yadi asy-syakhs as-salih allazi yaksibuhu min hillihi wa yunfiquhu fi haqqihi ni'matun 'azimatun tushkar wa la tukfar. Harta yang halal yang berada pada lelaki yang baik, dia daripada pendapatan yang halal, dia akan sedekah, dia akan bagi pada orang miskin, dia akan bagi pada anak yatim, dia bagi pada pembinaan masjid, dia pergi umrah, dia belanja orang pergi haji kan. Maknanya itu dipanggil ni'ma al-malus salih lil mar'is salih. Maknanya harta yang halal berada pada lelaki yang baik, lelaki yang soleh. Dia belanjakan harta tersebut pada jalan yang baik. Itu merupakan satu dipanggil ni'matun azimatun, sebagai nikmat yang besar, tushkar wala tukfar, yang disyukuri dan tidak diingkari. Itu adalah maknanya beruntungnya orang yang mendapat suami yang kaya soleh pula. Beruntungnya orang yang mendapat isteri yang kaya solehah pula kan. Maknanya harta dia tu dihabiskan untuk sedekah kepada masyarakat. Dia bagi dia pelaburan akhirat. Itu dia nampak. Okey, yang maknanya yang pertama tadi dia menganggap harta semata-mata mendapat dipanggil kebahagiaan. Kita tengok pada artis kan. Artis ni biasanya harta banyak sebab dia biasanya memang diberkahwin dengan lelaki yang kaya kan. Tapi adakah kebahagiaan? Ramai artis yang bercerai-berai kan, walaupun comel, walaupun lawa, walaupun cantik, walaupun handsome, walaupun kaya, tapi tak ada kebahagiaan sebab tidak ada amal dan iman yang mantap. Yang kedua, kebahagiaan yang salah, sima'ul aghani wa musyahadatul aflam wal musalsalat. Orang yang suka mendengar muzik kan, bagi dia kan serabut-serabut pergi dengar muzik, pergi tengok filem, pergi tengok drama, maka bahagia. Batulah setengah orang tu, kereta tu kan, dia sanggup habiskan 3,000, 4,000 untuk audio, untuk apa dipanggil audio, kereta tu dia pasang muzik speaker yang besar tu untuk dijadikan gedung kan. Kat rumah begitu juga. Jadi bagi dia itulah kebahagiaan. Begitu juga dengan filem-filem dan drama-drama. Suka tengok benda macam ni kan. Minat turukil lati yattakhizuhal ba'du lis-sa'adati khususan asy-syabab idmanu sama'al awani. Di antara cara yang diambil sebahagian manusia untuk mendapat kebahagiaan, khususnya para pemuda, adalah suka mendengar muzik yang melalaikan. Ada konsert, sanggup pergi ke Kuala Lumpur untuk nak pergi dengan konsert kan. Wa musyahadah al-aflam wal musalsalat, dan suka menonton filem-filem dan drama-drama. Alhamdulillah kita di Kelantan ni tak ada panggung wayang. Panggung wayang sebenarnya biasanya ada percampuran lelaki dan perempuan. Dan filem pula filem yang memang tuan. Fatajiduhu yusbih wa yumsi amama tilfaz qabil komputer wa huwa yushahidu ahdath al-aflam al-arabiyyah wal ajnabiyyah wal hindiyah wal koreah wa ghairiha. Kamu dapati pagi, petang, siang, malam duduk depan TV, duduk depan handphone, duduk depan komputer, menyaksikan filem-filem yang terkini daripada filem Arab ke, filem bukan Arab ke, filem Hindustan ke, filem drama Korea kan dan sebagainya kan. Bagi dia seronok melihat filem-filem yang seperti itu kan. Wa tajiduhu yahfazu asma al-mumassilin wal mumassilat wal fannin wal fannanat. Yang peliknya dia kata, kamu dapati mereka ini yang menghafaz nama seniman-seniman, pelakon-pelakon, apa dipanggil heroin-heroin itu kan, so ingat belaka kan. Wa ya'rifu adaqat tafasil fi hayatihim, tahu secara detail pula kehidupan mereka. Katakanlah pelakon ni sekian, pelakon ni sekian, ya Allah ya Tuhanku kan. Walakin ba'da an yukmilu al-film awil musalsal hal yakunu sa'idan, tapi setelah dia ni tengok filem, tengok drama dan sebagainya, adakah akhir bicara yang betul-betul bahagia? Al-ijabatullah, jawapan dia tak ada. Sebenarnya kebahagiaan ada pada ketenangan jiwa. Okay. Kasirun minasyabab yaqulu laka, ramai di kalangan pemuda berkata kepada kamu, indama ash'uru bil malal azhabu wa ushahidu filaman aw astami'u ila aghniyatin.
ketika mana aku rasa sekabut kan, aku rasa jemu, rasa malal jemu kan, aku pergi ke panggung wayang, aku mentengok drama-drama dan filem sebagainya. Wa ba'daha asy'uru anal malal zada, tapi herannya serabut tadi semakin bertambah, tak menambahkan ketenangan pun. Wa asy'uru bidikan fi sadri, aku rasa dadaku sempit. Fasama'ul aghani wa musyahada al musalsalat wal aflam la yumkinu an yuhaqqiqa li syakhsi as-sa'adata abadan. Dengan muzik, tengok filem, tengok drama, dia sebenarnya tidak menjadikan seorang tu bahagia yang sejati. Tak kena cara sebenarnya. Yang ketiga, cara yang salah, ta'ati al-musakkirat wal mukhaddirat. Ada setengah orang dia kata nak tenang jiwa, dia pun ambil dadah ataupun arak. Kazalika min at-turuq allati yattakhizuha ba'du an-nas lil-wusul ila as-sa'adati hiya tanawul al-musakkirat wal mukhaddirat. Begitu juga di antara cara yang diambil oleh sebahagian manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan, dia mengambil dadah, dia mengambil arak yang memabukkan. Okey. Wa hadhihi al-musakkirat wal mukhaddirat qad taj'aluka tansahu makalah lazat. Memang dia kata orang yang ambil dadah ni ketika mana dia khayal, dia rasa pada masa tu memang dia rasa tenang sekejap. Walakin ba'da an tufiqa min sakaratika hal satajidu anna mashakilaka qad hullat. Tapi setelah kamu dah hilang khayalan tadi, dah habis dah tempoh khayal tadi, adakah kamu rasa masalah kamu, hidup kamu ni telah selesai? Hal satajidul hayata asbahat sa'idatan bin nisbati laka. Adakah kamu dapati kehidupan kamu menjadi kehidupan yang bahagia? Al-ijabatullah, jawapan dia tak mendapat kebahagiaan. Okey. Cuma dia kata di sini kan, wal'an al-asaf, cuma sekarang ni dia kata yang sedih, dia kata intasharat al-musakkirat wal mukhaddirat bikasratin wasta syabab fi zilli ghaflatin tamatin min al-usar. Yang sedih sekarang ni dia kata dadah ni tersebar meluas di kalangan para pemuda kerana mak dan ayah tak mengambil berat terhadap pendidikan mereka. Kita sebenarnya sebagai seorang ayah, kita tahu bahawa anak kita ni berasal daripada air mani kita kan. Apabila dia berasal daripada air mani kita, bermakna kita lah yang bertanggungjawab menguasai diri mereka, mendidik diri mereka, membawa mereka ke arah jalan kebenaran. Sebab itulah kalau kita nak didik anak-anak ni daripada kecil kan, sebab tu kita panggil akikah kan. Akikah ni makna apa? Dia akikah ni asal daripada perkataan aqqa ya'aqu aqiqatan, makna dia derhaka. Itu makna akikah. Kita sebenarnya awal-awal dapat je anak, kita sebenarnya binatang, simboliknya supaya anak kita ni dibuang kederhakaan. Itu dipanggil sembelihan akikah kan. Jadi daripada kecil lagi kita buat akikah untuk dia sampailah umur 20. Kalau kita tak pandai memandu anak-anak kita daripada kecil sampai umur 20, percayalah selepas umur 20 dia akan mengikut cara tersendiri. Tapi kalau kita daripada kecil sampai umur 20 kita bawa dia, kita bimbing dia, kalau dia tersilap jalan, kita betul balik, lepas umur 20 kita boleh lepas. Maknanya dia akan ikut apa yang kita nak. Betul bagi saya, alhamdulillah, anak-anak ni yang 7 orang tu, 5 dah pergi ke Mesir untuk belajar agama, tinggal 2 lagi masih sekolah menengah dan akan menyusun insya-Allah. Bagi kita lepaskan mereka ke jalan yang ada didikan agama ni, jiwa kita rasa tenang dan kehidupan yang bahagia. Bayangkan kalau kita ni orang yang baik, isteri kita pun orang yang salihah, anak-anak kita semuanya faham agama, dan menantu kita pun menantu yang faham agama. Itu dipanggil kehidupan yang bahagia. Okey. Fa maksiyatullah subhanahu wa ta'ala la yumkinu an taj'ala al-insana sa'idan fid dunya bi ayyi halin min al-ahwal. Maksiat kepada Allah tidak menjadikan seseorang itu bahagia di dunia dalam semua keadaan. Okey, contohnya orang yang mencuri tak bahagia, orang yang pembohong, pendusta tak bahagia, orang yang ada geweh, malam-malam bawa geweh kan, naik motor kan, tak bahagia pun. Sebab tu dah perempuan dan lelaki dia hanya halal setelah berlakunya akad nikah kan. Semasa bertunang
Tak boleh sebenarnya. Ada seorang orang selepas bertunang je dah bawa sana, bawa sini, berjalan sana, berjalan sini. Sebenarnya maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan orang tu bahagia pun. Okay. Qala Allah Taala, Allah Taala berfirman, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Siapa yang jauh daripada ingatan kepadaku, maka dia akan mendapati kehidupan yang sungguh sempit. Tak ada kebahagiaan. Jadi maknanya maksiat tidak mendatangkan kebahagiaan. Kita tengok orang pergi yang konsert tu kan, konsert gotu, konsert ni kan, tak ada bahagia pun dalam hidup mereka kan. Wal mustaqri li kitabillahi ta'ala wa li sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa lil waqi' al ma'ish yajidu anna hunalika asbaban katsiratan idza tatabba'aha al insanu wa amila biha fa innahu yurzaqu as-sa'adah wal hayah at-tayyibah. Orang yang kaji kitab Allah Al-Quran, orang kaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya didapati di sana ada cara yang untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Di antaranya yang pertama adalah taqwa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nak mendapat kebahagiaan adalah yang pertama dengan cara takwa. Sebab saya katakan tadilah, suaminya orang yang bertakwa soleh, isterinya adalah orang yang bertakwa salihah, anak-anaknya adalah orang yang bertakwa saleh. Rumpun keluarga yang saleh, itulah dipanggil keluarga yang bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Kami telah pesan kepada orang di ahlul kitab sebelum kamu dan kamu sendiri pun untuk bertakwa kepada Allah. Takwa itu membawa kepada kebahagiaan. Yang kedua, al-qana'atu war-ridha. Kita redha. Apa maksudnya redha? Al-qana'ah sirrun min asraril hayati al-hani'ah as-sa'idah. Redha ni, maknanya qana'ah makna redha, itu dipanggil rahsia kehidupan yang tenang dan kehidupan yang bahagia. Wa katsiran ma nasma anna fulanan qanu'. Ramai yang kita faham bahawa orang ni orang yang qana'ah, orang yang redha. Kan, redha tu maksud apa? Al-qana'ah maksudnya ar-ridha bima qasama Allah walau kana qalilan. Dia redha terhadap apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia walaupun sedikit. Wa ya adamu tatallu ila ma fi aidil akharin. Bagi dia kan rezeki yang ada pada diri dia ni dah cukup. Dia tak payah nak dengki orang tu, nak dengki orang ni, nak dengki orang ni kan. Okey, contoh dia, ar-ridha bima qasama Allah laka min rizqin. Kan rezeki ni Allah Ta'ala bagi tak sama kan. Ada orang rezeki banyak, ada orang sederhana, ada orang kurang. Jadi maknanya rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni, kita redha je lah. Jangan pula kita dengki orang tu, dengki orang ni. Yang kedua, ar-ridha bizaujah. Ar-ridha dengan pasangan hidup. Jangan kita bandingkan isteri saya ni tak sama dengan isteri orang lain. Isteri orang lain ni dengan kayanya, dengan comel, dengan lawanya, dengan pangkatnya, dengan kereta besarnya kan. Isteri saya macam mana? Kalau kita redha dengan isteri kita, bahagia. Begitu juga dengan suami. Jangan kita bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Macam kita tak akan bahagia. Kita, maknanya kita redha terhadap apa yang ada pada suami kita. Ar-ridha bil abna. Kita redha dengan anak-anak kita. Ada setengah orang anak tu 7 orang tu berjaya belaka kan. Dan anak kita ni sederhana. Ada yang kerja kampung, ada yang kerja ada yang kerja sebagainya. Mana kita redha terhadap anak-anak kita. Ar-ridha bis-sihah. Kita redha dengan tahap kesihatan kita. Ada kalanya kita sihat, ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita ni begini. Mana kita redha terhadap kesihatan yang ada pada kita, dipanggil al-qana'ah. Ar-ridha bi kulli syai'in fi hayatika. Kita redha terhadap apa sahaja berlaku dalam kehidupan kita, sama ada yang senang atau yang susah, sama ada yang mendatangkan kegembiraan ataupun kesedihan, semua kita redha. Wa ridha min a'zami a'malil qulub. Dan redha merupakan amalan hati yang teragung kan. Maknanya redha membawa kepada kebahagiaan. Dan akhir sekali untuk malam ini adalah zikrullahi wa qiraatul Quran. Orang nak bahagia, dia kena baca Quran. Dia lain, orang baca Quran, jiwa dia lain. Orang tak baca Quran, jiwa dia lain. Okay. Allah Ta'ala berfirman, allazina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan jiwa yang tenang.
wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Mana jiwa mereka tenang dengan ingat kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, dan ingatlah bahawa zikir kepada Allah mendatangkan jiwa yang tenang. Maksudnya kita baca Quran tu dipanggil zikrullah kan. Sebab itulah kita kena baca Quran walaupun sehari semuka pun kena baca juga. Kita kena baca. Orang baca Quran, orang yang jiwa tenang. Wal insanu allazi yazkurullaha katsiran tajiduhu min syarihal sadri tayyiban nafsi. Orang yang banyak zikir kepada Allah, banyak baca Quran, dia dapati bahawa jiwa dia jiwa yang munsyarih, maknanya jiwa yang lapang dan jiwa yang baik. Waqra' minal Quran biqadri ma turidu minas sa'adah. Bacalah Quran sekadar yang kamu nak kebahagiaan. Kalau kamu nak bahagia banyak, baca sepanjang hari. Maknanya itu dipanggil kebahagiaan. Dan tuan-tuan sekalian, kalau kita dapat simpulkan pada malam ini, bahagia sebenarnya adalah berada pada dua. Yang pertama beriman, yang kedua amal yang soleh. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi, ada mungkin dalam 5 siri lagi berkaitan dengan bahagia. Dan bahagia ada bahagia dunia dan ada bahagia akhirat, yang kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia pun kita nak bahagia, akhirat pun kita nak bahagia. InsyaAllah kita sambung lagi berkaitan dengan kebahagiaan yang dikendaki oleh agama kita kan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.